Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sementara tunggu 2-3 orang lagi masuk, Ustazah nak kita jawab buku soalan ulum, buku surat 25, set soalan ramalan 1. Start muka surat 25, jawab dah. Tolong respon ke Ustazah. Nampak dah Ustazah share screen? Nampak. Okey. Assalamualaikum bagi yang baru masuk. Sementara kita tunggu seorang dua lagi yang tak masuk, kamu boleh mula jawab soalan kalau dalam buku muka surat 25 hingga muka surat 30. Set soalan ramalan 1 tu dah. Jawab. Lepas ni kita bincang.
Ustazah, tak jelas lah. Irfan dah tak ada buku, Irfan? Tak ada lagi. Tak ada. Kalau Irfan guna telefon, Irfan besarkan guna jari. Skrin tu. Kalau guna telefon. Tarik besar guna jari. Boleh tak? Irfan nampak tak? Boleh buat tak? Boleh? Ha. Kita tunggu Zul. Zul tak masuk lagi mentah lagi. Zul Fadli. Zul Fadli dengan siapa seorang lagi tak masuk? Naufal seorang lagi. Orang lain yang ada buku, teruskan buat dulu soalan tu. Kalau tak ada buku, sama ada kamu nak print ataupun kita buat bersama-sama lepas ni. Kalau tak ada buku, boleh catat jawapan dekat kertas lain kau dulu dah. Okey, kita mulalah. Seorang lagi tak masuk, mungkin dia ada hijau ke apa. Dah pukul 8:07. Semoga kita semua dipermudahkan untuk jawab periksa esok. Untuk pengetahuan kamu, saya rasa kamu pun dah tahu. Walaupun dia bagi tempoh sehingga pukul 11:59 esok untuk kamu jawab, tapi hanya jawapan pertama sahaja yang dikira markah. Maknanya kita jawab 10 kali pun, jawapan kamu yang pertama itu sahaja yang dikira markah dia.
Tahu dah kan? Maknanya petang esok, dia bagi link untuk kamu jawab. Dia bagi tempoh sampai malam, tapi hanya jawapan kamu yang pertama sahaja dikira markah dia. Yang lain tu yang kamu jawab 9 kali lagi tu dia tak kira dah. Dah. Okey, kalau soal berapa soalan saya tak tahu. Sebabnya dalam Google Form. Kalau yang guna modul setakat ni saya tahu 25 soalan sahaja. Kalau Google Form ni tak tahu berapa. Modul ni yang orang hok tak ada internet lah. Dia tempat dia memang tak ada internet, dia guna modul. Cikgu dia akan bagi kertas ke dia jawab dalam kertas. Hanya untuk murid yang ataupun sekolah yang pedalaman yang tak ada internet. Setakat ni kita semua jawab Google Form lah. Kita dah pun buat ulang kaji sebelum ni, ulum, akidah dan ibadah. Saya harap kamu boleh jawab. Malam ni kita hanya pergi terus kepada soalan lah. Kita tak tengok dah nota. Nota pun ada dengan awak, boleh tengok lah. Nanti kalau tak boleh jawab, boleh tengok nota lah. Okey, kita pergi kepada set soalan ramalan yang pertama. Bahagian A, akidah, 50 markah. Ni kalau ikut peperiksaan sebenar hok dalam kertas dah, dalam Google Form dia mungkin tak serupa lah. Tapi mungkin soalan dia sama. Okey, soalan 1. Apakah hukum beriman kepada kitab? Jawapan dia? Bagus. Wajib. Lawan bagi sifat baqa'? Fana. Bagus. Al-biladah artinya al-baladah. Bodoh. Bagus. Firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 4, Wallahu alimun bizatis sudur. Ayat di atas adalah dalil nakli. Dalil nakli ni ayat Quran lah kan. Bagi sifat Alim. ilmun. Alim ni ba. Tempat perhimpunan semua makhluk pada hari kebangkitan ialah mahsyar. Bagus. Lawan bagi sifat kudrah? Kederak. Kederak ni kuasa lah. Yang lemah. Mana lemah? Ajuz. 7. Allah tidak sama dengan makhluk pada zat, sifat dan perbuatan. Kata-kata di atas pada sifat mukhalafatuhu lil hawadith. bagus. Mukhalafatuhu lil hawadis. Betul semua, Husna? Soalan 6. Innallah ala kulli syai'in qadir. Ayat di atas adalah dalil bagi sifat. Dalil ke apa? Kalau ayat Quran, satu ayat dalil nakli. Bagi sifat qadir, kudrah tadilah. Maknanya jawapan dia dah. Dalil nakli bagi sifat kudrah. Bila ayat Quran nakli. Nombor 9, berikut adalah faedah beriman kepada qada dan qadar kecuali. Jangan lalai dengan kecuali ni. Berikut adalah faedah beriman kepada qada dan qadar kecuali. Jawapan dia?
Dah terputus asa. Mudah berputus asa, betul. Pengertian Rasul ialah menerima wahyu daripada Allah, orang lelaki mulia pilihan Allah, dijadikan daripada cahaya, bukan. Menyampaikan wahyu kepada manusia, betul. Jadi 1, 3, 4. Dah. Soalan 11 hingga 15, isi tempat kosong dengan jawapan yang telah disediakan. Nombor 11, hukum beriman kepada qada dan qadar ialah Wajib. wajib. Nombor 11, wajib letak nombor je lah kalau tak saya tulis. 12, qada ialah Tuan. Ketentuan. ketentuan. Qadar apa dia? Pelaksanaan. 13, qada muallaq ialah ketentuan Allah yang boleh Berubah. berubah. Nombor 13. Qada mubram. 14. Ialah ketentuan yang tidak boleh berubah. Hukum beriman dengan qada dan qadar ialah mendapat pahala. Pahala. Bagus. Ke surat seterusnya. Okey, soalan 16 hingga 20. Nombor tandakan raih atau pangkah. 16, manusia mengetahui setiap perkara yang berlaku. Manusia tahu setiap perkara yang berlaku, betul ke? Salah. Salah. Kita manusia ni terbatas. 17, hayah adalah sifat wajib bagi Allah, betul? Betul. Betul. Allah hidup tapi Allah tak mati. Manusia ni dia hidup tapi mati. Jahlu bermaksud yang maha bijaksana, betul ke? Salah. Salah, jahil. Salah. Yaumul jaza' artinya hari pembalasan. Betul ke? Betul. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Isa. Salah. Taurat Musa. Soalan 21 hingga 25. Padankan sifat wajib bagi Rasul dan sifat wajib bagi Allah. Amanah. Rasul. Wajib bagi Rasul. Bagus. Mukhalafatuhu lil hawadis. Wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Slow sikit yang undang punya. Termasuk suara itu. Tabligh menyampaikan. sifat wajib bagi Nabi. Bagi Rasul. Rasul. Irfan, Rasul. Tabligh wajib bagi Rasul. Kudrah. Wajib bagi Allah. Bagus. Allah. Qiyamuhu binafsih. Wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Allah. Tuliskan 5 kesan mempercayai sifat wahdaniyah. Wahdaniyah Allah berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan. Dia bagi dah jawab pilihan tu. Dia suruh pilih 5. Di sini ada 2, 3 lagi duduk muka surat belakang. Okey, ingkar perintah Allah? Bukan. Memiliki iman yang teguh? Betul. Betul, pilih ni. Mensyirikkan Allah? Salah. Kan? Salah. Taat perintah Allah? Betul. Syirik kepada Allah. Memohon pertolongan hanya pada Allah. Betul. Mendapat kemanisan iman. Betul. Jadi 5 tulis.
kat tempat kosong. Nombor 27, gariskan jawapan yang betul. Rasul ialah seorang lelaki mulia pilihan Allah ke malaikat yang pilih? Allah. Menerima wahyu dan wajib disampaikan kepada manusia. Sifat wajib bagi Rasul ialah as-siddiq yang bererti Benar. benar, bagus. Para Rasul tidak bersifat al-baladah tetapi bersifat al-fatonah. Fatonah ni bijaksana. Baladah tu bodoh. Sifat harus bagi Rasul adalah seperti manusia ke malaikat? Manusia. Sifat harus bagi Rasul ke apa dia? Makan, minum, tidur, sakit, kahwin. Supaya sifat manusia lah. Sifat harus bagi Rasul. Tetapi tidak mengurangkan kedudukan sebagai Rasul. Seterusnya, hukum beriman dengan Rasul ialah wajib. Cik. Soalan 28 hingga 29 jawab semua soalan di bawah. Isikan tempat kosong. Jadi esok mungkin tak ada lah soalan lagi ni. Kalau soalan bertulis ada yang kena isi tempat kosong. Kamu kena ingat fakta sendiri. Kalau Google Form mesti dia bagi jawapan. Awak hanya pilih lah. Itu kebaikan dia. Senaraikan 2 daripada nama hari kiamat. Siapa nak bagi? Yaumaddin. Bagus. Yaumuddin. Lagi? Yaumul Qiyamah. Qari'ah. Bagus. Lagi? Buku ibadah. Yaumuddin, Yaumul Qiyamah dia bagi dia. Yaumul Qari'ah. Lagi? Yaumul Jaza. Okey, tulis kesan beriman dengan hari kiamat. Apa kesannya bila kita percaya bahawa hari kiamat tu ada? Kita semakin beriman. Allah. Kita akan semakin beriman. Lagi? Akan kuat beribadah sebab kita takut ni. Bila kita percaya bahawa hari kiamat tu ada, kita mestilah takut kan? Orang yang tak percaya hari kiamat ni sebab tu dia banyak buat dosa tu. Dia tak tahu bahawa hidup ni akan berakhir, akan ada pembalasan, akan ada perhitungan. Sebab tu dia duk buat jahat seumur dia tak ingat. Itu antara kesan dia. Atau kamu boleh bagi jawapan sendiri. Seterusnya, tulis 2 contoh sifat harus bagi Rasul. Tadi saya sebut dah. Dah minum. Okey, minum lagi. Okey. Makan. Buka mic. Kahwin. Awak kena kahwin, jangan tak kahwin nanti. Tak ikut apa sifat Rasul lah kalau tak kahwin. Orang tinum kau dia tunggu orang jantan jadi orang jantan ni jangan tak kahwin. Okey, seterusnya tulis 2 contoh qada Allah Ta'ala yang telah ditetapkan sejak azali. 2 contoh qada Allah yang sudah ditetapkan sejak azali. Jodoh. Contohnya Allah tetap dah siapa jodoh Irfan. Allah tetap dah siapa jodoh Zulfadli. Jodoh Husna, Izati, daripada azali lagi. Tetap dah ada dah. Kalau Lagi apa dia? Rupa paras, rezeki, mati.
Itu antara qada yang telah ditetapkan sejak azali. Ustaz mengajar tajuk Allah bersifat hayah. Ustaz meminta murid-murid duduk dalam kumpulan membincangkan perbezaan sifat hayah Allah dengan hayah manusia. Hidup Allah dengan hidup manusia. Apa beza dia? Allah tiada permulaan dan tiada perakhiran. Bagus. Kehidupan Allah tak ada mula, tak ada akhir. Kita ada mula daripada baby, akhirnya jadi tua, lepas tu mati. Lagi? Ya Allah Kehidupan tiada batas. hayah. Tiada batas tu ilmu dia, ilmun. Kita ada batas ilmu kita. Ni hayah. Hidup manusia akan mati. Tapi Allah dia kekal. Dia tak ada mati. Itu antara beza dia lagi. Hidup manusia perlu bernafas, perlu oksigen, perlu makan, perlu minum. Tapi Allah tak perlu. Itu beza dia. Boleh faham? Jadi dia nak dua, kamu pilihlah. Boleh tulis mana-mana, boleh pilih. Hidup Allah perbezaannya dengan hidup manusia. Kita tak boleh samalah. Kita tak boleh banyak fikir, kita hanya kena beriman, percaya. Lengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Hari kiamat adalah hari Pembalasan. hari pembalasan, hari kehancuran, hari apa lagi? Perhitungan, perhimpunan, boleh buat belaka tu. Umat Islam wajib percaya. Umat Islam wajib percaya akan berlakunya hari kiamat. Antara tanda-tanda kecil hari kiamat ialah sini dia tulis banyak berlaku pembunuhan dan lain-lain. Antara lain apa dia tanda kecil hari kiamat? Orang lelaki lebih sikit pada orang perempuan. Tanda kiamat tu sebab tu orang jatuh kena nikah 4. Orang tina ramah. Tapi kalau tak ada pitih, tak mampu, tak payah. Nikah 1 sudah. Boleh? Kita teruskan? Okey. Senang je, aku esok-esok boleh jawab dah ni. Bahagian B, bahagian ibadah. Tadi akidah. Soalan 31 hingga 40, 10 markah. Meratakan air mutlak ke seluruh badan dengan niat tertentu. Pernyataan tersebut berkaitan dengan apa? Mandi harus ke, mandi wajib ke, wuduk ke, istinja? Mandi wajib. Mandi wajib. Meratakan seluruh badan dengan air. Apakah hukum bercakap ketika azan? Makruh. Bagus. Pilih perkara yang tidak membatalkan solat fardu. Yang tidak. Terbuka aurat, beralih kiblat, membaca Al-Fatihah. Yang tidak. Tu Ustazah garis dah ni. Yang tidak. Jangan keliru. Yang tidak membatalkan Baca Al-Fatihah. Keliru dengan soalan. Solat Jumaat dilakukan dalam waktu Oh. Zuhur. Zuhur. Lama dah tak sembahyang Jumaat puak kita ni deh. Orang tua pun gila-gila. Awak apatah lagi? Kau mayat awak? Tak pergi dah deh. Sial kita. Covid. Sembahyang Jumaat tak boleh buat di rumah. Dia kena buat masjid. Dia kena cukup 40 orang.
Okey, yang berikut ialah syarat-syarat solat qasar kecuali syarat-syarat solat qasar kecuali alif, jarak perjalanan melebihi 2 marhalah, solat yang dikosarkan 4 rakaat, berimamkan orang yang solat sempurna, berniat qasar dalam takbiratul ihram. Yang mana? Berimamkan orang yang solat sempurna. Uh, (36) solat sunat rawatib muakkad qabliyah dilakukan kalau dia sebut qabliyah ni sebelum lah. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Kalau ba'diyah selepas. Qabliyah sebelum. Solat sunat duha dilakukan ketika terbit fajar siddiq, terbit matahari, gelincir matahari, terbenam matahari. Terbit fajar siddiq. Terbit fajar siddiq. Antara yang berikut yang mana bukan rukun qauli? Rukun qauli, bukan. Baca molek esok soalan dah, masa jawab tu, jangan keliru. Bukan rukun qauli. Qauli ni yang baca lah. Alif membaca Al-Fatihah, ba membaca tahiyat akhir, jim merokok serta tamakninah, da memberi salam pertama. Mana bukan rukun qauli? Qauli ni bacaan. Jim lah kan? Jim lah. Jim ni rukun fi'li, perbuatan. Hak lain semua rukun qauli, membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat, beri salam. Faham tak? Rukun qauli, rukun fi'li, bacaan dan perbuatan. Okey, bagus. 39 yang berikut ialah rukun solat jenazah kecuali. Hak mana? Hak bukan lah. Bukan rukun solat jenazah. Mana? Husna. Bukan rukun. Membaca doa selepas takbir keempat. Ba. Awak jawab apa tadi? Dah. Memberi salam pertama. Habis tu semaya jenazah tak ada salam. (40) bila tarikh yang diharamkan berpuasa? Bila tak boleh puasa? 10 Zulhijjah. Bila 10 Zulhijjah ni? Raya? Ya, Raya Aidil Haji lah Adha. kan? Bagus. Hari Raya Haji tak boleh puasa hari pertama. Okey, lengkapkan. Usalli. Niat maya jenazah. Usalli. Fardu. Bukan maya fardu ni. Usalli ala hazal mayit arba'a takbirat fardu. Sini baru fardu. Fardu kifayah lillahi ta'ala. Ajak aku semayang atas mayat ni dengan 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala.
Padankan perbezaan solat fardu dengan solat sunat. 46 wajib ke atas setiap orang Islam solat fardu lah. Bebas sama ada untuk melakukan ataupun tidak. Sunat lah. Bagus. Tidak berdosa jika meninggalkannya. Sunat. Bagus. Berdosa jika meninggalkannya. Fardu. Abang dengan kakak dalam ni kalau dah balik, jangan tinggal semaya dosa. Kalau tak balik lagi tak apa. Salah ketinggal ke apa, kamu masih dalam tempoh latihan. Tapi dah balik, jangan tinggal dosa. Ibadah tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sunat tambahan. Okey, bagus. Tulis jawapan yang betul pada tempat kosong yang disediakan. Solat Jumaat ialah solat sunat ialah solat 2 rakaat. 2 rakaat dilakukan pada waktu Zuhur. Zuhur. Hari Jumaat yang didahului dengan 2 khutbah dilakukan di masjid atau tempat tertentu. Hukum solat Jumaat fardu ain. Fardu ain ni makna wajib atas setiap orang lah. Ke atas setiap lelaki yang cukup syarat. Soalan seterusnya. Tandakan right pada yang betul. Solat subuh boleh dijamakkan, betul ke? Solat subuh boleh jamak ke? Alah. Tak. Bagus. Pandai tu, hebat kamu. Orang yang berhadas besar tidak diwajibkan mandi. Hadas besar ni apa? Tidak diwajibkan mandi. Retina keluar darah haid, orang jatat keluar mani. Dia tak wajib mandi, salah. Dia kena wajib mandi wajib lah. Orang yang sakit wajib melakukan solat fardu. Orang sakit wajib melakukan solat fardu. Nama pun solat fardu. Mestilah wajib. Tapi bila dia sakit, macam mana dia nak solat? Setakat dia mampulah. Kalau dia tak boleh bangun, maya duduk. Dia tak boleh duduk, dia baring. Tapi dia tetap wajib melakukannya. Sampailah dia boleh hanya dengan syarat mata. Tapi dia wajib juga buat. Orang yang berpuasa makruh menggosok gigi sebelum gelincir matahari. Orang yang puasa makruh gosok gigi sebelum gelincir matahari. Betul? Betul. Makruh bukannya dosa. Makruh ni Tuhan tak suka lah. Solat jenazah dilakukan seperti solat fardu. Salah. Salah. Solat jenazah dia tak rokok. Dia takbir je. Bakti duduk rapat-rapat. Okey. Tulis 2 perkara yang membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja. Makan dengan sengaja.
berhadas besar, batal lah semaya dia tu. Dia pengsan terlalu lama, sehari tu dia pengsan, batal semaya dia. Kalau dia pengsan sekejap je tak batal. Okey, namakan 2 anggota tayamum. Anggota tayamum ada berapa? Tangan dan muka. Anggota tayamum memang ada 2. Muka dengan tangan je. Tak basuh telinga dengan tanah, dengan debu dah. Muka dan tangan. Okey. Soalan seterusnya, apakah pengertian solat sunat hajat? Solat sunat hajat ialah solat untuk memohon hajat yang baik. Solat sunat hajat ke apa dia? Semaya hajat. Semaya yang memohon hajat yang baik. Tuliskan 2 perkara sunat pada hari Jumaat. Hak kamu buat hari Jumaat, apa dia sunat? Kerak kuku, memotong kuku, memotong rambut, memotong misai. Ada misai dah kau? Sunat buat hari Jumaat. Mandi sebelum ke masjid, memakai pakaian baru, bukan baru beli dah, baru basuh. Wangi-wangian masa nak pergi sembahyang Jumaat. Itu antara perkara sunat pada hari Jumaat. Seterusnya, tentukan hukum puasa berdasarkan situasi di bawah. Fatimah puasa qada Ramadan. Qada ni ganti. Dia puasa ganti pada bulan Ramadan. Hukum dia apa? Ganti puasa. Wajiblah dia ganti. Dia ganti tu wajib. Kalau dia tak mampu, dia bayarlah dengan duit. Macam mak ayah kita contohnya mati, kita tahu dia tak ganti lagi puasa. Walaupun dia mati, kita yang hidup, anak ni kena bayar fidyah. Sehari dengan secupak beras. Sebab tu kalau nanti kamu jadi suami, kamu kena tahu kalau isteri kamu tinggal puasa. Sebab dia adalah tanggungjawab kamu. Isteri kena royak ke suami, saya tahun ni tinggal puasa 6 hari sebab takut kita lupa. Kalau kita mati, suami kita kena bayarlah. Hutang jadi. Kalau kita tak mampu berpuasa, kita bayar dengan secupak beras ataupun kita bayar dengan harga beras tu lah, secupak tu berapa. Tapi tak okey kita nak beri secupak je tak. Kadang-kadang orang beri, kadang beri soguni lah. Soguni kecil kau ikutlah. Okey, wajib ganti puasa. Fatin berpuasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik ni hari hak dilarang puasa tadi lah. Supaya hari raya tu. Hukum dia apa? Haram. Haram lah. Dia puasa hari hak orang larang puasa. Hari syak. Hari syak ni kalau orang Tino dia tangguh-tangguh ganti puasa. Dia tinggal puasa misalnya 11 hari. Sampailah hari orang tengok anak bulan. Bukan hari orang tengok anak bulan, hari syak. Sama ada hari ni raya dah ke tak raya, orang panggil hari syak tu tak boleh puasa dah lah. Haram dah lah, sebab tu kena ganti awal-awal puasa. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada set soalan yang kedua. Apakah hukum beriman kepada qada dan qadar? Wajib. Wajib. Mungkin ada negara, jangan tidur-tidur, bangun, duduk. 2, tabligh artinya? Menyampaikan. Bagus, menyampaikan. Yang berikut ialah sifat mustahil bagi Rasul, kecuali. Sifat mustahil, khianat, bodoh, sidik, menyembunyikan.
Mana? Husna. Keliru lagi. Yang berikut ialah sifat mustahil bagi Rasul, kecuali. Sidik. Sidik, bagus. Menyembunyikan. Keliru lah tu dengan soalan. Menyembunyikan memang sifat mustahil. Dia kata kecuali ni, Fan. Sidik lah. Benar. Hak lain tu memang sifat mustahil berlaku. Khianat, bodoh, menyembunyikan. Sebab tu saya kata jangan keliru soalan. Dia tulis itu kecuali. Nombor 4, Allah tidak bersifat karohah. Yang bererti apa karohah? Terpaksa. Al-Kazib adalah tanda orang. Kazib ni dusta, tipu, menipu. Tanda orang Munafik. 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 Dia nawuk depan kecek lain, belakang kecek lain. Munafik lah. Nombor 6, mempercayai sifat iradah menyebabkan manusia. Kita percaya kepada sifat iradah Allah menyebabkan kita Sabar menghadapi ujian daripada Allah. bagus, sabar menghadapi ujian daripada Allah. Allah bagi kita ujian, kita sabar kerana kita percaya bahawa Allah ada kehendak dia. Dia tahu apa yang dia terbaik untuk kita. Nombor 7, pilih di antara yang berikut sebab berlakunya hari kiamat. Sebab apa jadi hari kiamat? Alif, alam ini tidak kekal. Ba, ramai orang yang melanggar perintah Allah. Jim, manusia terlalu ramai. Da, orang berdosa dihormati. Alif lah, alam ini tidak kekal. Ini tidak kekal. Tidak kekal. Kita kena percaya letak dalam hati alam ni tak kekal. Rumah kita ke, kereta kita tak kekal belaka tu. Alam ni sendiri pun tak kekal, apatah lagi barang-barang kita ada, semua akan hancur. Sebab dia ada hari akhir dia, hari akhirat. Yang berikut adalah faedah beriman kepada qada dan qadar Allah kecuali. Dia ada juga kecuali ni. Alif, rajin berusaha. Ba, ikhlas dalam ibadah. Mudah terputus asa. Mudah berputus asa. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah Maha Berkuasa? Allah Maha Tunggal, Allah Maha Hidup, Allah Maha Kekal. Allah Maha Berkuasa mengatur alam dan segala isinya mengikut kehendaknya. Dah. Pengertian Rasul ialah, tadi ada dah soalan ni. Soalan sama berulang. Pengertian Rasul adalah menerima wahyu dari Allah, orang lelaki pilihan Allah, disuruh menyampaikan wahyu. Yang ni bukan. 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4. Okey. Lengkapkan tempat kosong. Tiada satu pun yang terlepas daripada Puan. Tiada satu pun yang terlepas daripada pembalasan Allah. Tempat berhimpun semua makhluk pada hari kebangkitan ialah Mahsyar. 12. Berarti mukhalafatuhu lil hawadis ialah Kesalahan Allah dengan segala yang baharu. bagus. 14. Percaya kepada qada dan qadar ialah rukun iman. Percaya yaumul jaza artinya hari Tuhan.
Tiada satu pun yang terlepas daripada perhitungan Allah. Yang ni nombor 11. Jazak ni pembalasan. Kita terus ke bahagian B. Muka surat 40. Okey, sedia? Apakah hukum bercakap ketika azan? Makruh. Bagus. Tadi soalan ada dah. Antara yang berikut yang manakah rukun solat? Tahiyat akhir. Doa istiftah ni sunat. Doa kunut sunat. Tahiyat awal sunat. Tahiyat akhir lah rukun. Solat Jumaat dilakukan pada waktu? Bila kita dah jawab soalan berkali-kali, benda tu dah kepala kita dah lekat dah. 34, terbit fajar sidik sehingga terbit matahari. Penyataan di berkenaan waktu solat subuh. Yang berikut syarat-syarat solat qasar kecuali syarat solat qasar. Yang solat sempurna. Berimamkan orang solat sempurna. Tadi ada dah kan. Hukum melakukan solat jenazah? Fardu kifayah. Pilih perkara yang membatalkan solat fardu. Hadas. Hadas. Dia tak ada air maya. Antara berikut yang mana syarat sah puasa? Balik. Bukan syarat wajib, syarat sah. Jangan keliru dengan syarat wajib. Hak lain tu syarat mumayyiz lah. Sah dia puasa. Yes. 39. Bila tarikh yang diharamkan puasa? Soalan yang sama berulang. 10 Zulhijjah. Hari raya hari raya Korban. Antara yang berikut yang mana golongan yang mendapat rukhsah ataupun keringanan puasa Ramadan? Kanak-kanak yang mumayyiz, perempuan yang telah berkahwin, orang kafir yang baru memeluk Islam, perempuan yang menyusukan anak. Perempuan yang menyusukan anak. Dia boleh tinggal puasa sebab dia nyusu. Lengkapkan lafaz niat jenazah. Tadi kita buat dah. Usalli. Jangan fardu dah. Ala hazal mayyit arba'a takbirat ma'muman lillahi ta'ala. Niat sembahyang jenazah. Okay, boleh. Solat di atas kenderaan. Atas kapal terbang, maya kan? Secara duduk. Duduk. Jamak takdim. Solat isyak dalam waktu maghrib, takdim. Awal. Kita awalkan. Orang yang uzur mendirikan solat
Mengikut boleh dengan cara mengikut kemampuan. Bagus. Solat sunat awabin antara nak tunggu orang Maisar tu. Dilakukan sesudah solat ba'diyah maghrib. Solat sunat duha pada waktu matahari sedang naik. Tulis jawapan yang betul pada tempat kosong yang disediakan. Solat pada bahasa bermaksud doa. Doa. Manakala pada syarak ialah ibadah yang dilakukan dengan fi'liyah dengan qauliyah tadi. Perbuatan dan perkataan. 52. Yang tertentu dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Soalan 56 hingga 60 tandakan raik pada yang betul dan pangkah pada yang salah. 56, azan dilafazkan dengan cepat dan lancar. Betul ke salah? Salah. Jamak takhir ialah solat maghrib dan isyak yang dilakukan pada waktu isyak. Betul. Betul. Takhir akhir. Solat jamak dan qasar hukumnya sunat. Salah. Wajib menutup aurat ketika solat. Betul. Orang perempuan wajib solat Jumaat. Salah. Orang perempuan bukan wajib, orang lelaki wajib. Okey, tulis 2 rukun solat. Berdiri, berniat, takbir. Ni. Abang ada petunjuk aja tak nak tengok. Takbiratul ihram. Orang tunjuk tak nak tengok. Guna. Niat. Membaca Al-Fatihah. Itu rukun solat. Dia nak 2 je. Senaraikan 2 syarat wajib solat Jumaat. Islam. Lagi? Bermukim. Kalau musafir, kita pergi jalan lain, kita boleh sembahyang Zuhur. Lelaki, dia nak 2 je. Okey, boleh? Boleh. Okey. Habis. Habis dah lah. Senang tak? Senang. Kita jawab 2 set. Set 1, set 2. Set 1 kita lambat-lambat sikit. Set 2 sebab kita dah biasa dah jawab set 1 tadi, kita lebih lancar. Esok pun diharapkan macam tu lah. Bila kamu buka Google Form, mula-mula saya ingatkan minta mak doakan, maafkan saya, mak doakan saya dapat jawab soalan ulum syariah esok dengan baik. Bagi doakan saya supaya saya dapat jawab semua soalan dengan baik. Doakan saya dapat jawab soalan semua dengan betul. Minta mak doakan kita. Sebab doa ibu tidak ada hijab. Ustazah juga doakan supaya kamu semua esok dapat jawab dengan lancar. Ustazah pesan lagi, soal hanya jawapan kamu yang pertama sahaja yang akan dikira markah. Okey, saya rasa setakat tu je dulu untuk malam ni.
tahniah bagi murid yang boleh jawab semua soalan tadi. Yang ada buku boleh tengok semula lepas ni sementara esok nak jawab. Petang esok kan? Pukul 3. Jadi malam esok nak buat kelas lagi kau? Hari Selasa kita awak periksa ke bersirah? Kita ikut subjek periksa dah. Kita jawab soal lagi ni dah. Boleh? Okey, setakat itu dulu daripada Ustazah. Semoga kamu semua dapat jawab periksa dengan baik esok. Tahniah, terima kasih. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah. Sama-sama.